Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Badi Hadi Awang belum selesai. Nampaknya masalah Tuan Guru Hadi Awang bukan semakin kecil, menjadi semakin besar sekarang. Nampaknya Tok Guru Hadi Awang memang dalam masalah amat besar sekarang. Kerana apa? Bertimbun-timbun orang buat laporan polis kepada dia sekarang. Baru sebentar tadi, pada pukul 5 petang tadi, lagi ramai orang telah membuat laporan polis yang dibuat terhadap Tok Guru Hadi Awang. Ahli Parlimen Bukit Bendera, Sherlena Abdul Rashid, telah membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang mendakwa orang Melayu dipermain serta ditipu secara terang-terangan. Saya pun hairan macam mana Tok Guru Hadi Awang kata begitu. Di mana yang mereka kena tipu, kesian juga. Tapi saya rasa itu pendapat Hadi Awang lah. Dan itu tidak dipersetujui oleh ramai ahli parlimen. Akhirnya buat keputusan untuk buat laporan polis. Adun Seri Dalima itu menyifatkan kenyataan Abdul Hadi Awang yang dilaporkan beberapa portal berita itu sebagai fitnah jenayah dan boleh menimbulkan hasutan yang bahaya kepada kaum Melayu serta berpotensi mengapi-apikan golongan kaum tertentu di negara ini. Dalam laporan berita tersebut, Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang juga adalah ahli Parlimen Marang telah membuat dakwaan-dakwaan yang amat liar dan tidak berasas terhadap orang Melayu di Malaysia, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Susulan daripada itu, katanya, saya berpendapat bahawa kenyataan daripada Presiden PAS ini adalah merupakan satu fitnah jenayah, criminal defamation terhadap kaum Melayu, hasutan yang amat berbahaya kepada kaum Melayu yang boleh mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum yang lain serta berunsur perkauman yang boleh mengganggu-gugat ketentraman dan keselamatan awam serta mengganggu-gugat keharmonian dan perpaduan rakyat berbilang kaum, agama dan bangsa di negara kita yang harmoni, aman dan damai, katanya. Untuk perenggan ini saya setuju. Saya rasa Tok Guru Hadi Awang lebih baiklah, tolonglah berhentilah buat begini Tok Guru. Ini akan membuat satu hasutan, berbentuk hasutan maksud saya. Saya takut saja nanti ada orang Melayu yang terasa. Sebab bukan semua orang Melayu setuju dengan Hadi Awang, pertama. Kedua, bangsa yang lain macam mana pula perasaan mereka? Takut juga. Jadi saya harap Tok Guru Hadi Awang berhentilah daripada buat kenyataan begini. Ini amat bahaya kerana boleh membuat huru hara. Jadi berhentilah, lebih baik aman damai di Malaysia. Dia meminta supaya pihak polis menyiasat Hadi Awang di bawah Seksyen 499, 505(c) Akta Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana telah berulang kali membuat kenyataan yang berbaur perkauman. Pada Selasa yang lalu, Abdul Hadi mengulangi gesaan agar orang Melayu bersatu dan mengatakan kaum itu ditipu secara terbuka. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa orang Melayu telah kehilangan kuasa politik kerana ditipu akibat kejahilan dan kelalaian mereka. Abdul Hadi juga menyelar orang Melayu yang bekerja dengan orang bukan Islam dan bukan Melayu yang didakwanya sebagai penyakal. Ini lagi saya tak pernah faham
dan saya tak setuju. Ada juga orang Cina yang kerja dengan orang Melayu, dan ramai orang Melayu yang kerja dengan syarikat yang bosnya Cina, sama juga. Kedua-duanya okey aja, kedua-duanya biasa saja. Saya fikir itu macam mana nak kata, itu adalah cara untuk kita cari rezeki. Kenyataan itu menyebabkan pengerusi DAP Lim Guan Eng menggesa laporan polis secara beramai-ramai dibuat terhadap Abdul Hadi untuk menamatkan politik pecah belah, pelampau dan perkauman. Selain Serlena, seorang lagi pemimpin DAP, Lim Lip Eng, turut membuat laporan polis terhadap Abdul Hadi Awang. Mari kita sama-sama menjaga keharmonian negara Malaysia. Please, tak berbaloi hanya kerana politik yang boleh mendapat kuasa setiap 5 tahun. Sabarlah, sabar. Paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Selepas itu bolehlah berkempen habis-habisan. Tapi tak berbaloi dengan kerana politik nak saja berkuasa, negara Malaysia boleh hancur. Tak berbaloi. Sebagai contoh saja, kami di negeri Sabah, kami okey aja, tak ada masalah. Saya kerja dengan orang Cina kah, saya kerja dengan orang Melayu kah, saya kerja dengan orang dusun kah, saya kerja dengan orang Rungus kah, saya kerja dengan orang Bajau kah, saya kerja dengan orang siapa mana-mana saja pun saya okey. Kami semua okey. Kerana apa? Kerana kami tahu itu akan membuat kami dapat berkat rezeki, makan yang halal. Tak kiralah di mana kami bekerja, yang penting kita kerja dengan baik, dengan jujur, itu baik. Jangan sampai pula nanti ramai orang kalau terhasut dengan kata itu sanggup berhenti kerja. Berhenti kerja, lepas tu tak ada kerja kerana tak mau kerja dengan kaum yang lain pula. Sanggup kata Guru Hadi Awang nak bagi mereka ni makan. Sanggup kata Guru Hadi Awang membantu mereka untuk cari kerja. Macam mana nak cari kerja di tempat lain kalau itulah kerja yang terbaik? Susah juga kalau semua nak pilih okey, orang Cina hanya kerja dengan orang Cina, orang Melayu kerja dengan orang Melayu sahaja. Macam mana kita mau maju kalau begitu? Kita mau tidak mau kita kena ambil satu pendekatan yang bertoleransi, satu pendekatan yang saling memahami. Sekali lagi saya Minutin TV, saya menggesa seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menjaga keharmonian negara Malaysia, terutamanya rakyat negeri Sabah. Kita tenang-tenang saja. Saya fikir rakyat negeri Sabah sudah biasa dalam kehidupan harmoni. Mari sama-sama kita jaga negara Malaysia. Kita junjung kedaulatan perlembagaan kita. Kita junjung perlembagaan negara kita, rukun negara kita yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Itu maksudnya toleransi, menjaga keamanan negara Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.